Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk muka depan Sinar Harian 2 hari lepas yang melaporkan mengenai kes Tan Sri Isa Samad yang dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun atas kes rasuah. Dan tajuknya, lepas ini siapa? Itu tajuk yang berani. Belum ada lagi sebelum ni tajuk dibuat sebegitu rupa. So makna tajuk utama itu, lepas ni siapa, ditujukan kepada kluster mahkamah agaknya. Entah betul entah tidak jangkaan saya, tapi itu tajuk yang berani. Dan Akhbar Sinar Harian juga baru melancarkan kolom, dia panggil Rasuah Buster, something like that, yang melaporkan letakkan artikel-artikel mengenai rasuah. Itu weekly saya rasa. Itu langkah bijak. Saya dah actually mention sebelum ini, semenjak ada pension lah daripada TV3. Dulu saya pun tak berani nak tulis sebab saya bertugas di situ, sama ada saya resign atau saya diam saja, tutup mulut. Ramai orang yang cuba untuk redefine atau mengubah atau mempelbagaikan definisi rasuah. Ini saya dah cakap lama dulu dah. Daripada status haram kepada status halal. Pelbagai cara dibuat untuk memberi impression. Ada ketika rasuah itu diambil menjadi halal, dan ada rasuah itu ketika diambil memang haram. So itu berlaku di kalangan di kalangan ahli politik lah, pemimpin politik. Dan dia pula membabitkan semua kroni-kroni dalam perniagaan. Dan ada juga kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan yang terbabit sama. Saya bukan kata semua lah, it's not fair to say semua. Ramai lagi yang baik. Ramai lagi pegawai kerajaan, senior government officer yang baik, pengarah-pengarah yang baik, yang takut kepada agama. Kadang-kadang yang mempamerkan ciri-ciri Islam tu yang kuat, tibai duit. So benda ni bukan baru lah. Ada yang kata rasuah halal atau haram ni bukan baru. So bila dia ambil duit, dia jadi satu budaya lah dalam politik ni. Jadi satu budaya yang meresap sampai ke akar umbi, kan? Cuma jumlah yang membezakan rasuah tu besar ke kecil. Itu je yang membezakan. So kadang-kadang dia kata kita ambil, memang kita ambil rasuah itu untuk dana politik. Dia tak kata kita ambil rasuah, kita ambil pemberian duit tu untuk untuk dana politik. Kalau tidak, macam mana kita nak bergerak? Macam mana kita nak bantu rakyat? So apa hukumnya pula rakyat yang menerima duit rasuah tu? Yang tak tahu, tak boleh salahkan rakyat. So rakyat kena find out lah. YB, duit ni daripada mana? Atau bos, Datuk, duit ni daripada mana? Kalau rasuah kami tak mau ambil. Ada orang pernah tanya macam tu? Adalah kot satu dari dalam 10 juta. Mungkin ada. Tapi jarang-jarang bak kata Ramli. Jarang-jarang Ramli kata. So networking dia senang aja, semua orang tahu. Pemimpin atau ketua parti memerlukan sokongan dari pemimpin lain yang duduk di negeri-negeri dan bahagian-bahagian dari cawangan-cawangan. Ini semua parti samalah. Itu dikira dana politik. Kalau anda tak mau terbabit, anda jangan masuk politik, anda masuk NGO sudah. Sukarelawan itu pun kadang-kadang sukarelawan di manipulatekan oleh orang politik
bersembunyi, camouflage dengan NGO atau yayasan. Banyak orang dah kena ni. So in order to dapat sokongan, dia kenalah bayar, dia kena bagi duit pada pemimpin negeri. Pemimpin negeri kena bagi duit kepada pemimpin bahagian kena bagi cawangan. Duit itu datang untuk nampak benda tu bersih, nampak transparan. Duit itu datang daripada projek-projek pemimpin-pemimpin yang ada kuasa. Okey. Pemimpin yang besar ni dia tak pegang, dia ada networking dia pula yang akan kontrol dia punya dana. So itu semua rasuah lah. Rasuah yang berangkai. Tapi itu jadi satu budaya kroni. Tak payah siapa nak nafikan pun, siapa ahli politik nak nafikan. Kata dia bersih, kata I'm clean. Tak. Semua sama, atas dasar untuk membuat dana bagi rakyat. Rakyat juga yang salah. Kalau tak ada rakyat, susah juga siapa nak sokong mengundi dia orang. Takkan dia nak undi sama dia je. So kalau dalam benda-benda macam tu, ia tidak pernah dilihat sebagai rasuah. Dia networking tu, rangkaian dia tu. Kau sokong aku bagi projek. Projek tu hang bagi kat orang aku pula sikit untuk jaga aku punya dana. Hang punya dana hang jaga orang hang ni lah. Itu yang namakan kroni. Kroni mengayakan kroni. Sebab they need to do that. Because kalau tidak, dia orang tak dapat sokongan. Siapa nak sokong? Kalau dia tak dapat sokong, tahun depan dia tak dilantik lagi. Dia orang ni pun tak dapat habuan. Kena cari pula pemimpin lain untuk disokong, untuk melaban sampailah dia orang mati, atau sampailah akhirat, sampailah kiamat, sampai bila pun. Itu daripada segi projek. Yang dapat rasuah ni boleh bagi duit. Okay, datang ni okey, okey kau businessman bagi okey tu, ini 1,000 cash, ini 20. Itu rasuah. Itu straightforward hardcore rasuah. Itu rasuah. Yang tadi bagi projek bukan rasuah. Lagi satu bagi jawatan. Katakan kita dah lantik jadi menteri, kita ada penyokong kita, pengikut kita di peringkat negeri bahagian, tak ada jawatan, kita bagi jawatan dalam JSC ke, dalam badan apa yang government ada share. Itu macam mana nak trace kata ada rasuah? Sebab tak ada transaction. Nak prove macam mana? Sebab bila dia jadi lantik jadi pegang jawatan, dia ada gaji. Itu semua legal, company bayar. How do you term that? How you define that? Itu susah lah. Yang straightforward ni bagi duit. Di politik pun takkan apa ni, sebodoh itu untuk datang bagi duit 10,000 dah tak ada dah bos sekarang. Mana ada rasuah 10,000. Tambah banyak kosong dah bos. So apa ni, janganlah nak try ubah definisi rasuah untuk menjadikan halal. Dah lah ambil duit, nak halalkan pula lagi. macam orang ambil rasuah, macam contoh macam orang ambil rasuah, dia ambil, dia kata kat orang yang pemberi, dia kata ni halal. Allah Akbar. Dia boleh akad. Ada orang buat akad macam akad nikah lah. Aku nikahkan apa semua, tapi ini dia nikah pula, akad rasuah. Aku terima duit kau ni consider halal. Lepas tu orang yang pergi kata halal bos, halal. Ada orang contoh tak percaya. Ada yang akad rasuah halal. Ini halal halal. Lepas tu boleh sambung juga, alhamdulillah. Kat mana? Janganlah sebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Janganlah sebut nama Allah atas benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Benda-benda yang dia tak suka. So ingat, tuan-tuan kena tanya.
Kalau politician bagi duit, atau apa ni, mana-mana lah pemimpin bagi duit, tapi janganlah tanya depan-depan, itu maibkan. Tanyalah orang dia ni, bos, yang tadi Datuk bagi tadi ni halal ke haram ni, duit apa ni? Lain kali tobat tuan-tuan tak dapat lagi. Dia orang takkan bagi kat tuan-tuan perempuan lagi. Mampu lah. Allahu Akbar. Ada ni kadang-kadang ahli-ahli politik senior ni yang kata kononnya ni kira macam apa ni, Robin Hood. Merompak orang kaya bagi orang susah. Tak boleh dalam Islam. Ini mengalahkan Robin Hood. Dia orang bagi, bukan bagi orang miskin, dia orang sapu among them. Yang kaya lagi kaya. Ini bukan apa ni, apa Robin Hood. Ini apa Hood tak tahu. Ini Wood dalam Wood. Ada Robin Hood dalam Wood. Ada pula tu. Orang-orang yang apa ni, yang belakangkan agama pun boleh cakap gitu. Kalau kita bantu untuk buat ni boleh, untuk buat ni boleh. Tapi duit tu dah, apa sumber ni daripada mana? Atas niat apa? Niat tu susah nak cakap lah, itu subjektif. Tapi kita boleh bahaskan lah. Mana kau tahu niat dia? Niat dia memang tulus ikhlas apa? Untuk ambil duit tu 100 juta, lepas tu bantu rakyat. Rakyat tak mana yang bantu? Dia bantu dana politik dia untuk lebih berkuasa lagi. Itu je lah cara dia. So, janganlah tuan-tuan pergi tanya orang yang bagi bantuan tu, kalau politik dia depan-depan dia, malulah dia. Kena jaga aib dia. Kalau tuan-tuan tanya macam itu, pahit. Lain kali orang tak main dah kampung tuan. Dia kata, depa ni dah lah kita bagi duit, depa boleh tanya pula duit main mana. Astagfirullahaladzim. So jangan kita tanya kenapa banyak bencana dalam negara ini. Jangan kita tanya kenapa Tuhan turunkan malapetaka, kesusahan. Sebab kalau buat benda yang dimurkai oleh Allah dan tidak haram lah di sisi agama, Tuhan marah. Tuhan turunkan. Seorang buat, semua kena. Seorang buat dalam satu, katakan apa, kawasan, satu karya, satu negeri, satu negara, satu maksiat yang dibuatkan oleh umat Nabi Muhammad ini, Tuhan akan turunkan bala pada semua. Ini Tuhan turunkan bala pada seluruh dunia. Betapa banyaknya maksiat yang kita telah lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Seorang buat, semua kena. Kalau buat baik, seorang buat, seorang dapat pahala. Tapi kalau buat jahat, satu dosa dia buat, tapi bala yang diturunkan oleh Allah SWT, semua yang kena. Maksud kita lah. So ada orang kata, dah kita tak buat, kita join lah sekali, ambil rasuah. Dah kita pun kena, might as well join. Jangan macam tu tuan-tuan. Ingat pada agama. Tak apalah, kita kurang sikit, kurang banyak pun tak apa, kan? Tapi sebelum tidur kita duk ingat benda-benda macam tu. Di luar je nampak kita senang, tapi hati siapa yang tahu, InsyaAllah. Tapi saya pesan tu, janganlah duk tanya duit tu mai pada mana tuan-tuan. Janganlah ikut saya melawak je. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jumpa lagi, InsyaAllah.